Okey, kita mula dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan dalam kehidupan kita. Nikmat kesihatan, nikmat kelapangan masa, nikmat kita dapat bersama dengan keluarga dan juga nikmat rezeki-rezeki yang lain yang tidak mampu untuk kita hitung, dan nikmat yang paling utama sekali adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Baik, alhamdulillah. InsyaAllah hari ini kita teruskan perkongsian tentang surah-surah di dalam Al-Quran, dan kita masih lagi di dalam Juz Amma, dan kita kalau minggu lepas kita dah bincangkan setengah daripada surah Al-Lail. Jadi insyaAllah hari ini kita sambung perkongsian tentang surah Al-Lail, dan kemudian kita akan masuk kepada surah Ad-Duha insyaAllah. Baik, surah Al-Lail pada minggu lalu kan, pertama sekali surah Al-Lail, kalau kita ingat lagi namanya Al-Lail, iaitu Allah namakan atau surah ini namakan sebagai surah Al-Lail kerana Allah mulakan dengan bersumpah dengan malam, wal-laili, demi waktu malam. Dan kemudian dipilih, mungkin dipilih Al-Lail, malam, kerana surah ini menceritakan tentang orang yang bakhil. Kalau pada minggu lalu kita dah bincangkan daripada ayat 1 sampai ayat yang ke-8, terutama sekali daripada ayat yang ke-5 sampai ke-7 lah, ke-5 sampai ke-7. Minggu lepas kita dah bincang sampai ayat ke-7. Ayat ke-5 sampai ke-7 tu menyentuh tentang orang yang bakhil, kan Allah kata orang yang memberi, orang yang memberi. Jadi minggu lepas kita dah bincang tentang tu, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Yang mana secara ringkasnya yang mungkin perlu untuk kita ingat adalah tentang orang yang memberi. Ada yang tidak bertakwa, ada yang bertakwa, kan. Jadi memberi ni kalau kita lihat ramai orang yang alhamdulillah mempunyai hati yang baik, mempunyai sifat pemurah, tidak mempunyai sifat bakhil dan sebagainya, tapi kadang-kala dia merasakan bahawa dia telah melakukan satu kebaikan, tapi kadang-kala dia tidak ada ketakwaan dalam pemberiannya itu, dalam nafkahnya itu, dalam infaknya, kan. Jadi sebab tu kalau kita lihat ada orang yang dia memberi tetapi dia juga menghina, kan. Dia memberi dengan kesombongan pun ada, kan. Jadi ada macam-macam. Cuma kita kalau dalam surah ni pada ayat yang 5, 6, 7 tu menyentuh tentang orang yang dia memberi dan dia bertakwa, kan. Dan kemudian wasaddaqa bil husna, pada minggu lepas kita dah sentuh bahawa al husna tu ada yang mengatakan husna tu maksudnya la ilaha illallah, kan. Maknanya dia meyakini tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah, kan. Every time bila kita dengar ayat la ilaha illallah, dia bukan hanya setakat kita fikirkan hanya Allah saja yang layak disembah, kan, tetapi kita juga nak kena fikirkan tentang hanya Allah saja yang layak disandarkan dengan nama-nama yang telah Allah sandarkan kepada dirinya sendiri, kan. Kita kata tentang Allah tu yang Maha Pemberi rezeki, Allah tu yang menghidupkan, yang memberi yang memberi kehidupan, yang memberikan penyakit, yang menyembuhkan dan sebagainya. Itu semua, kan, masuk dalam tauhid, kan. Jadi tauhid tadi bukan hanya setakat kita kata Allah saja yang layak disembah, dan kemudian kita punya gambaran tu hanya tentang solat, kan. Bahkan lebih daripada tu. Sebab tu rukun iman tu bukan hanya setakat dalam solat, kan. Rukun iman tadi tu kita kena bawa sentiasa dalam setiap saat, kan. Jadi orang yang memberi kemudian dia bertakwa, dan minggu lepas pun kita telah kongsikan tentang orang yang takwa tu sebenarnya takwa yang macam mana. Kemudian tadilah tentang al-husna tadi, satu la ilaha illallah, ada yang katakan al-husna tu adalah syurga, kan, ataupun ada yang katakan bahawa al-husna tu adalah al-khalaf, iaitu ganti, kan. Jadi orang yang memberi ada yang dia mendapat ganti di dunia,
Tetapi akhirat tu insya-Allah dia akan dapatlah. Ini kalau dia ikhlas, kan dia buat hanya kerana Allah SWT, dia ada ketakwaan, insya-Allah pemberiannya tadi tidak akan disia-siakan di akhirat. Dekat dunia mungkin dia akan dapat ganjaran, mungkin dia akan dapat ganti yang lebih baik. Kan yang kadang-kala ganti tersebut lebih baik daripada apa yang kita jangkakan ataupun daripada apa yang kita inginkan. Ya, sebab kadang-kala kita rasakan sesuatu yang kita inginkan tu mungkin baik untuk kita, tetapi Allah ada perancangan yang lebih baik untuk kita. Baik, jadi itu sampai pada ayat yang ke-7. Kemudian ayat ke-7 tu Allah katakan fasanuyassiruhu lil yusra, maka kemudian kami akan mudahkan untuknya untuk mendapat sesuatu yang baik, kan. Memudahkan untuk dia mendapatkan sesuatu yang baik, ya, terutama sekali iaitu syurga lah, dan dia akan dipermudahkan perjalanannya untuk menuju ke syurga. Baik. Kemudian hari ini kita masuk ayat yang ke-8. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Yang bermaksud sebaliknya orang yang bakhil daripada berbuat kebajikan dan merasa cukup dengan kekayaan dan kemewahannya. Wastaghna maksudnya dia merasa cukup. Ghani maksudnya orang yang kaya, kan. Atau kita mungkin ada kenal orang nama Abdul Ghani, kan. Ghani itu maksudnya kalau disandarkan kepada Allah, maknanya Allah tu yang maha kaya. Istaghna, dia merasa cukup, kan. Orang yang kaya itu dia merasa cukup, dia tak perlukan kepada yang lain. Baik, kemudian wa kadzdzaba bil husna, serta ia mendustakan perkara yang baik. Al husna, seperti mana yang kita dah kongsikan dalam ayat yang ke-6 sebelum ni. Baik, fasanuyassiruhu lil usra, maka sungguhnya kami akan memberikannya kemudahan untuk mendapat kesusahan dan kesengsaraan. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan apakah pertolongan yang dapat diberi kepadanya oleh hartanya apabila ia telah terjerumus ke dalam azab siksa hari akhirat. Baik, sebab turun ayat yang ke-8 ni, Ibn Abbas ada mengatakan bahawa ayat ni berkenaan tentang Umayyah bin Khalaf. Yang sebut tentang orang yang bakhil, kan. Jadi sebab turun ayat ni bukan menceritakan, dalam ayat ni bukan ceritakan tentang ada ceritanya, cuma dikaitkan. Yang dimaksudkan dengan orang yang bakhil tentang ayat ni adalah berkaitan dengan Umayyah bin Khalaf. Ini yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas. Umayyah bin Khalaf tu adalah tuannya kepada Bilal bin Rabah, ketika Bilal bin Rabah sebagai hamba, kan. Kalau saya rasa kita semua tahu, kita kenal tentang Bilal bin Rabah, kan, tapi mungkin kita tak kenal siapa tuan dia, kan, sebelum dia dibeli dan dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi nama dia adalah Umayyah bin Khalaf. Dia adalah seorang yang sombong, bakhil, kan. Dia kaya, ada duit dia, tapi dia bakhil. Baik. Tapi ayat ini bukan hanya dikhususkan bagi Umayyah bin Khalaf. Bahkan dia adalah untuk umum. Jadi mereka-mereka yang mempunyai ciri-ciri seperti Umayyah bin Khalaf, dia samalah termasuk dalam kategori ini, iaitu orang yang bakhil. Jadi orang yang bakhil dan kemudian bakhil atas hartanya, kan, bakhil atas hartanya. Dan kemudian dia tidak mendermakan hartanya tadi di jalan kebaikan, kan. Kemudian tadi wastaghna, dia merasa cukup. Dia merasa cukup dengan nikmat yang dia ada. Dia tak perlukan kepada yang lain. Sebab tu permulaan surah ni Allah dah sebutkan tentang orang yang memberi dan dia bertakwa, kan. Kemudian dan dia membenarkan al-husna, kan. Jadi orang yang memberi tadi, orang yang bersedekah ataupun orang yang berinfak yang benar-benar, dia mengharapkan macam-macam. Dia mengharapkan pahala, dia mengharapkan mungkin kebaikan kepada orang tersebut, dia mungkin mengharapkan gantian daripada Allah SWT untuk dia di dunia, kan. Mungkin dia mengharapkan penyakit dia disembuhkan, mungkin dia mengharapkan rezeki dia bertambah, kan. Mungkin dia mengharapkan masalah dia dibantu oleh Allah SWT, kan. Jadi dia banyak macam harapan yang dia inginkan, kan. Itu menunjukkan bahawa dia memerlukan, kan. Dia memerlukan. Kalau seorang yang dia tahu bahawa dia adalah fakir tu maksudnya yang memerlukan, fakirun ilallah, kan. Kita ni fakir, kita sangat memerlukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan mencari semua peluang yang
yang boleh membuatkan atau memberikan apa yang kita perlukan, kan? Dengan apa cara? Kecuali kalau kita ada akal dengan ilmu yang betul, kita akan gunakan cara yang dibolehkan dalam ajaran Islam, kan? Tetapi kalau orang yang dia merasa cukup, kan? Bila dia merasa cukup, susah untuk dia nak berdoa sebagai contoh, kan? Macam mana dia nak berdoa? Kita lihat, contohnya bila kita ini keadaan yang mungkin contoh yang mudah, contoh yang mudah. Bila kita tengah sakit, kan, kita mungkin mudah berdoa kepada Allah SWT. Kita mungkin mudah khusyuk dalam kita berdoa, dalam kita punya solat, dalam kita punya ibadah. Mungkin waktu kita sakit, kita mungkin lebih rajin bersedekah, kan? Mungkin macam itu. Dan biasanya macam itulah. Kan, biasanya mungkin kebanyakan orang banyak lakukan demikian. Tetapi bila kita dalam keadaan senang, bila kita dalam keadaan sihat, mudahnya untuk kita lupakan Allah SWT. Mungkin tak lupa terus, kita solat tetapi khusyuknya mungkin kurang. Mungkin kita doa tetapi doanya tadi tidak begitu khusyuk, kan? Jadi kalau kita sebut tentang tadi orang yang bakhil dekat sini, yang kemudian sebelum ni kita sebutkan tentang orang yang a'ta wa taqa, orang yang memberi, dia adalah tentang kita tadi memerlukan ataupun tidak, kan? Jadi kita sebenarnya kita kena tahu bahawa kita sentiasa memerlukan kepada Allah SWT. Cuma apa yang kita perlukan? Kalau yang kita selalu perlukan itu adalah hidayah daripada Allah SWT, dan itu yang akan kita minta selalu, kan? Itu jadi kita punya keutamaan, kan? Jadi macam-macam benda yang kita nak minta daripada Allah SWT, kan? Jadi kalau orang yang seperti orang-orang yang bakhil seperti Umayyah bin Khalaf, dia semua yang dia perlukan ada, kan? Mungkin kesihatan dia ada, kekayaan dia ada, kedudukan dia ada, kan? Pengaruh dia ada, kan? Apa lagi yang dia nak, kan? Jadi dia rasa dia cukup, kan? Dia rasa dia cukup semua, maka dia tak perlu mengharapkan ganjaran yang dijanjikan bagi orang yang berinfak di jalan Allah dan sebagainya, kan? Dia tak perlu percaya kepada syurga dan sebagainya, sebab dia dapat semua, kan? Dia dah ada semua, kan? Jadi dia tak menginginkan pahala daripada Allah SWT, dan kemudian wakadzdzaba bil husna, dan kemudian dia mendustakan al husna. Dan kalau sebelum ni kita sebutkan al husna, di antara maksudnya adalah la ilaha illallah, maka dia mendustakan tauhid, dia mendustakan tauhid. Contohnya ada orang yang dia mendustakan hari kebangkitan, kan? Dia percaya bahawa hidup ni hanya sekali. Bila dia faham dunia ni hidup cuma hanya sekali, maka dia tak perlu untuk mengejarkan ganjaran di akhirat, kan? Sebab dia tak percaya kehidupan di akhirat tu kosong, kan? Tapi ada orang yang mungkin dia percaya tapi kurang yakin, kan? Jadi kalau kita betul-betul yakin, kita yakin bahawa apabila kita keluarkan, dia pasti dapat, kan? Contohnya kalau kita buat investment, bila kita keluarkan duit, kita belum pasti, kan, sama ada duit tadi boleh mendatangkan keuntungan yang banyak ataupun tidak, atau mungkin merugikan, wallahualam, kan? Tapi kalau kita yakin, kita akan sungguh-sungguh kita akan beri, dan kemudian kita akan beri lebih banyak. Sebab apa? Kita akan dapat lagi banyak, kan? Baik. Perumpamaan orang yang bakhil dengan orang yang berinfak, Nabi pernah ada sebutkan dalam sebuah hadis, yang mana maksudnya orang yang berinfak tu, orang dengan orang yang bakhil adalah seperti orang yang memakai baju besi. Yang mana apabila orang yang berinfak tadi, setiap kali dia berinfak, dia punya baju besi tadi dia akan menjadi semakin lapang, semakin longgar, kan? Jadi dia semakin semakin lapang, semakin longgar, dan kemudian apabila dia lagi banyak memberi, akhirnya baju besi tadi dia menjadi terlalu longgar sehingga dapat buka dengan mudah, sehingga dapat lepaskan dengan mudah. Tetapi berbalik dengan atau berbeza dengan orang yang bakhil, apabila dia setiap kali dia bakhil, baju besi tadi seperti semakin menyempitkan diri dia sehingga dia menjadi susah untuk nak bernafas, kan? Dan memang macam itulah, kan? Kalau apabila kita memberi, terutama sekali beri dengan keikhlasan. Kalau kita beri kemudian kita punya expectation, selagi mana kita tak dapat apa yang kita expect tadi tu, selagi tu kita tak dapat, tak merasa bahagia, kan? Tapi kalau kita beri ikhlas kerana Allah SWT, kita tahu bila kita beri kita akan dapat pahala tadi daripada Allah, kan? Kita yakin. Bila kita yakin, kita beri, kita rasa alhamdulillah, kita rasa seronok, kan? Seronoknya pasal apa? Kita dapat membantu, kan? Itu menunjukkan bahawa fitrah manusia memang suka membantu orang, kan? Fitrah manusia memang suka membantu orang. Cuma manusia tadi disebabkan tamak,
kan, disebabkan takut rugi, disebabkan takut kemiskinan dan sebagainya, maka dia menjadi bakhil, kan. Jadi kemudian bukan setakat tu, kemudian dia dia ada cita-cita dia mengejar untuk nak menjadi kaya dan sebagainya, akhirnya dimulakan dengan sifat tamak tadi, kemudian ditambah lagi dengan sifat ingin menjadi yang paling kaya, maka akhirnya dia menjadi seorang yang bakhil, kan. Jadi orang yang bakhil tadi, dia akan hati dia akan menjadi sempit, kan. Jadi kita mengharapkan hidup dekat dunia ni kita dalam keadaan yang bahagia. Jadi antara cara untuk membahagiakan hati kita adalah dengan berinfak, dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang tadi Allah sebutkan orang-orang yang bakhil, kan, orang-orang yang bakhil. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Baik. Jadi ayat yang ke-10 Allah sebutkan bahawa maka sungguhnya kami akan memberikannya kemudahan untuk mendapat kesusahan dan kesengsaraan. Baik, sebelum kita sentuh tentang tu, kita lihat tentang bahawa dalam ayat ni kan Allah katakan fasanuyassiruhu. Nuyassir maksudnya kami mudahkan. Kan? Yasir, nama orang Yasir contoh kan, Yasir atau Yusrun. Yusrun tu maksudnya mudah, kan. Kalau kita lihat dalam ayat ke-7 tu kan, dia kan fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami mudahkannya untuk mendapat kesenangan. Kesenangan yang dimaksudkan kat situ adalah syurga, kan. Jadi yusra ataupun yusrun tu maksudnya mudah, kan. Usr maknanya susahlah, kan. Contohnya dalam ayat lain inna ma'al usri yusra, kan, sungguhnya bersama dengan kesusahan tu ada kemudahan. Fasanuyassiruhu kami mudahkan untuknya. Jadi secara dasarnya kemudahan, bila kita sebut tentang mudah kan, ataupun berita gembira, maka dia memberi satu perkara yang menyenangkan, kan. Kalau kita kata memudahkan, kan, memudahkan maknanya dia mesti berikan sesuatu yang menyenangkan. Kalau kita kata memberi kabar gembira, kan, busyra. Busyra maksudnya kabar gembira. Kabar gembira maksudnya sesuatu yang menyenangkan, yang menggembirakan kita, kan, yang bukan menyedihkan kita, kan. Dalam Quran ada Allah contohnya Allah kata wabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, kan. Jadi itu maknanya beri kabar gembira yang betul lah, kan. Baik. Akan tetapi jika dalam sebuah kalimat atau dalam sebuah ayat disebutkan kebaikan dan keburukan, kan, kemudahan dan khabar gembira itu ada dalam kebaikan dan keburukan, kan. Maknanya kita kena faham dekat sini perkataan kemudahan tadi fasanuyassiruhu, kan, pada asalnya dia memang untuk benda yang menyenangkan. Cuma bila disebutkan dua-dua perkara, dia boleh berikan kebaikan dan juga keburukan. Maknanya kat sini khabar gembira dan juga kemudahan ataupun fasanuyassiruhu tu dia boleh membawa masuk kepada kebaikan dan juga keburukan. Seperti mana dalam ayat inilah, ayat ke-7 dengan ayat yang ke-10, kan, fasanuyassiruhu lil yusra dengan fasanuyassiruhu lil usra. Baik. Pada masa yang sama, ini pun menunjukkan juga bahawa apabila seorang tadi dia bakhil, kan, maka perjalanan hidup dia tadi tu akan dipermudahkan untuk ke arah yang susah, kan, dipermudahkan dia untuk ke arah yang susah, jadi dia akan berjalan mengikut dia punya ketentuan dia, kan. Dalam riwayat Bukhari dan juga Muslim ada menyebutkan daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dia berkata yang bermaksud pernah suatu hari kami bersama dengan Nabi SAW di tempat pemakaman Baqi', kan, Baqi' Ghardak, menghadiri di pemakaman Baqi', kemudian dia menghadiri sebuah jenazah, kan. Lantas beliau bersabda, tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan tempatnya telah dicatat di syurga dan neraka. Dalam hadis-hadis lain pun Nabi ada sebutkan juga tentang masalah ni, kan, semua telah ditentukan, kan. Sama ada seorang tadi dia masuk syurga ataupun masuk neraka, itu telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalau begitu mengapa kita tidak pasrah saja? Kenapa tak pasrah saja, tak payah buat apa-apa lah, kan? Maksudnya gitu, kan. Kalau kita cakap dengan orang yang mungkin belum faham tentang qada dan qadar, mungkin dia akan tanya soalan yang sama juga, kan. Jadi kemudian Nabi SAW menjawab apa? Berbuatlah
kerana setiap orang yang kerana setiap orang yang dimudahkan untuk mengerjakan sesuatu yang dia diciptakan untuknya. Kemudian beliau membaca ayat yang tadilah, ayat ke-5 sampai ke-10 daripada surah Al-Lail. Kan? So maknanya apa? Semua orang tadi ada ketentuan dia. Kan? Ada ketentuan dia. Cuma ketentuan tadi kita perlu faham bukan bukan apa Allah tentukan dan kemudian orang tadi tu dia tidak mempunyai pilihan, kan? Bahkan Allah telah mengetahui lebih awal apa yang dia akan pilih dan kemudian bagaimana penghujung dia, kan? Sama dia ahli syurga ataupun ahli neraka. Allah dah tahu semuanya. Kan Allah tu yang Maha mengetahui yang sebelum, yang sekarang dan juga yang akan datang. Sebelum kita buat keputusan Allah dah tahu. Sebelum orang tadi bertaubat Allah dah tahu. Sebelum seorang tadi murtad Allah dah tahu lebih dulu. Sebelum orang tu lahir pun Allah dah tahu bahawa dia akan lahir, kemudian dia akan mengikut jalan kekufuran, kemudian sampai akhirnya dia akan bertaubat dan beriman kepada Allah. Itu semua Allah tahu, kan? Jadi kita yang tak tahu. Kita yang tidak tahu. Cuma kita akan dimudahkan sesuai dengan ketentuan kita. Kan? Cuma tentang qadar ini kita tak perlu nak fikirkan sangat tentang apa sebenarnya ketentuan kita sebab ilmu kita amat terhad. Jadi yang pentingnya kalau kita lihat dalam hadis tadi Nabi katakan apa? Berbuatlah, beramallah terus. Kan? Teruskan beramal, kan? Sedaya yang kita mampu. Kan? Jadi kita teruskan beramal dengan amalan yang betul, kan? Sesuai dengan kemampuan kita dan kita berterusan, kan? Dan kemudian kita doa beramal dengan bersungguh-sungguh, maknanya kita dengan niat yang betul, ikhlas kerana Allah. Kemudian selebihnya yang kita harapkan adalah supaya Allah menerima. Kan? Tapi kalau seorang tadi dia pilih untuk tidak beramal, maka itu yang dia akan pilih, kan? Baik. Kemudian ayat yang seterusnya, ayat yang ke 11. Ayat yang ke-11 Allah SWT sebutkan wama yughni anhu maluhu idza taradda. Wama yughni anhu maluhu idza taradda. Dan apakah pertolongan yang dapat diberi kepadanya oleh hartanya apabila ia telah terjerumus ke dalam azab seksa hari akhirat. Jadi dua pendapat dekat sini tentang ayat ni. Satu, pendapat mengatakan bahawa tidak bermanfaat untuk dia jika dia binasa dekat dunia. Kan, harta tadi akan menjadi habis. Kan, contohnya kalau kita mempunyai harta yang banyak, kan, contohnya kita ni jutawan sebagai contoh. Kalau seorang tadi dia jutawan, mempunyai harta aset dan yang banyak, kemudian apabila dia meninggal, kan, maka habis semua harta tadi. Kalau sekiranya dia ni tidak mempunyai keturunan, tidak mempunyai keluarga, maka hartanya habis macam itu. Kan, mungkin pergilah kepada pihak-pihak tertentu, kan. Jadi harta jadi binasa. Kalau dia mempunyai rumah, kalau kita lihat dekat Singapura, kadang dekat negeri lain lagi lah ada, kan, yang mana ada rumah-rumah mereka tadi yang kemudiannya dibiarkan macam itu, kan, tak ada orang yang manfaatkan dan sebagainya, kan, tidak diwarisi, kan, ada yang macam itu, kan. Atau yang dimaksudkan dalam ayat tadi adalah binasa di akhirat, hartanya tidak boleh bantu. Maknanya apabila dia di akhirat nanti, apabila dia binasa kerana kebakhilan dia, maka harta dia tidak boleh menyelamatkan dia. Kan? Walau sebanyak mana pun harta dia, tidak boleh menyelamatkan dia di akhirat. Kan? Kalau kalau sekiranya manusia tadi boleh, contohnya apabila siapa yang dah masuk neraka, kan, yang kaya-kaya, okey, dia boleh bayar pakai dia punya harta yang ada dekat dunia. Kalau dia boleh buat macam itu, adalah manfaat tadi, kan. Tapi tak boleh, kan. Kalau seorang tadi bila dah dibangkitkan, kemudian dah dimasukkan dalam api neraka, kan, harta tadi dah tidak boleh beri manfaat apa-apa pun dekat akhirat, kan. Jadi harta kita yang kita ada, kalau kita kumpul, dia masih lagi belum kita dapat manfaatkan, kan. Contohnya kalau tadi macam tadi saya sebutkan, kalau kita dah kumpul duit sampai dari jutawan, tapi contohlah kita dermakan, kita infakkan $50. Yang $50 tu yang kita dapat manfaatnya, kan. Yang kita kumpul yang masih lagi kita belum gunakan, itu masih lagi kita belum dapat manfaatnya, kan. Dan kadang-kala kita tak dapat terus manfaatnya. Contohnya mungkin ada mungkin hilang, contohnya mungkin kita belanja kepada sesuatu yang tidak bermanfaat sebagai contoh, kan. Dan macam-macam lagi. Kadang-kala mungkin disebabkan ada kerosakan dekat rumah ke apa ke, kita beli baru ke, kita repair ke dan sebagainya, duit keluar, kan. Jadi
duit tadi kadang-kala dia hilang macam itu kan, manfaat dia menjadi mungkin dapat sedikit, sedangkan kalau kita gunakan dengan cara yang betul, dia mungkin dapat manfaat yang lebih besar. Jadi ada dua penafsiran dalam ayat tersebut kan. Pertama yang menunjukkan bahawa dia tidak bermanfaat harta tadi dekat dunia kan. Kalau sekiranya dia telah binasa. Contohnya kita ambil macam Firaun dah. Kan Firaun kaya kan, tapi bila dia dah mati kan, apa yang bermanfaat daripada harta dia? Tak ada apa-apa kan. Begitu juga contoh-contoh umat-umat yang lain. Jadi pandangan yang kedua, tafsiran yang kedua adalah tentang hartanya tadi tidak boleh beri manfaat apabila orang yang bakhil tadi dibinasakan di akhirat nanti kan. Jadi yang penting dua-duanya sebenarnya betul kan, boleh jadi kan. Yang kalau di akhirat tu memang pastilah kalau orang yang bakhil maka hartanya tidak boleh beri manfaat dia di akhirat. Bahkan bukan setakat harta dia, anak-anak dia, isteri dia, suami dia, bapaknya, gurunya, semuanya tidak boleh beri manfaat dia dekat akhirat kan. Yang boleh beri manfaat adalah amalannya kan. Kalau tak ada amalannya maka tak ada sesuatu pun yang boleh beri manfaat kepada dia kan. Baik, jadi antara soalan yang akan disoal di akhirat nanti antaranya adalah berkenaan tentang harta kan. Sebab tu harta ni sangat penting untuk kita tahu daripada mana sumber kita dapatkan harta tersebut dan kemudian kepada apa kita belanjakan kan. Jadi antara soalan yang akan ditanyakan adalah tentang fi malihi wa bima anfaq kan, akan ditanya tentang hartanya, dari mana dia miliki dan ke mana dibelanjakan. Kita lihat ada orang yang mungkin bila dalam waktu buat perniagaan mungkin ada penipuan kan. Contohnya ada orang yang mungkin bila bekerja dia ada curi-curi tulang kan. Jadi adakah semua yang dia dapatkan tadi tu adalah merupakan rezeki yang atau pendapatan yang halal kan. Jadi kadang-kala ada orang dia pastikan dia punya pekerjaan tadi pekerjaan yang halal, tetapi dalam dia bekerja tadi dia tidak bekerja dengan betul kan. Ada waktu-waktu yang dia curi-curi tulang kan. Dia curi tulang, dia tak bekerja padahal dia dibayar kan. Ini sebenarnya tak betul lah kan. Jadi satu kezaliman. Jadi akan disoal daripada mana dia dapatkan hartanya dan kepada apa dia belanjakan. Semua yang kita belanjakan akan disoal oleh Allah SWT. Kita belanjakan untuk apa? Kenapa kita beli ni? Kenapa kita beli ni dan sebagainya kan. Baik. Jadi kalau kita kumpulkan harta untuk keluarga, contohnya kalau tadi saya sebutkan tentang kumpul harta memang tak salah kan, tetapi biar ada yang tujuan dengan yang ada tujuan jelas kan. Contohnya kita kumpulkan harta tadi untuk masa depan anak, contohnya masa depan anaknya bukan pasal dia punya kahwin dia kan, tapi pasal dia punya belajar kan. Kahwin kalau boleh biar dia cari sendirilah kan, unless atau dalam keadaan-keadaan tertentu lah tapi kalau berkenaan tentang dia punya education, itu yang lebih baik kan. Mungkin dia perlukan belanja yang banyak kan, dan kita kumpulkan lagi daripada awal kan. So ini kumpulkan duit ni bukan salah, tetapi walaupun begitu kena ambil certain percentage yang mungkin dia boleh ketepikan untuk dia terus memberi kan. Mungkin itulah kadar kemampuan dia. Baik. Ayat yang ke-12 firman Allah Subhanahu wa taala, inna alaina lal huda. Sesungguhnya tanggungan kamilah memberi hidayah, petunjuk tentang yang benar dan yang salah. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang membezakan mana yang benar dan mana yang salah. Kan? Macam mana Allah mengajarkan kita mana yang benar, mana yang salah? Tak lain hanyalah melalui Al-Quran. Kerana Al-Quran tu di antara namanya ialah Al-Furqan. Al-Furqan tu maksudnya ialah yang membezakan mana yang hak, mana yang batil. Kan? Dia nak rujuk kepada Al-Quran, memang kita perlukan kepada ilmu lah. Kan? Dia bukan hanya setakat merujuk kepada terjemahan, tapi kita perlukan pada penerangan yang lebih jelas. Dalam penerangan tadi, kadang-kala ada juga penerangan yang berbeza-beza pandangan. Kan? Cuma kita jangan sampai terikat dengan satu pandangan yang kemudian akhirnya kita menjadi timbul perasaan timbul sangkaan buruk ataupun timbul kebencian dengan pandangan yang berbeza. Baik. Jadi Al-Quran ini dia adalah sebagai buku kitab yang menjelaskan tentang pelbagai sudut kan, iaitu tentang daripada sudut syariat kita kan. Syariat tadi tentang hukum-hukum,
apa yang boleh, apa yang tak boleh, makanan apa yang dihalalkan, makanan apa yang diharamkan, pakaian dan sebagainya, itu adalah merupakan syariat yang telah diajarkan untuk yang mana ia mengajarkan kepada kita bagaimana hendak hidup bersama dengan manusia. Kan, bagaimana kita nak hidup di atas muka bumi ini, kan. Jadi Allah telah mengajarkan kepada kita dengan syariat yang mana ianya disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian Al-Quran juga menjelaskan tentang akidah, kan. Akidah macam mana yang sepatutnya ada bagi setiap manusia, kan. Macam tadi kita sebutkan, apabila kita sebut la ilaha illallah, bukan hanya meyakini bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah, tetapi dengan semua nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala tadi, semua yang disandarkan oleh Allah kepada dirinya, itu kita perlu yakin, kan, perlu kenal, perlu faham, perlu yakin bahawa Allah tadi yang mempunyai sifat-sifat yang disandarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri, kan. Jadi akidah kita kena jelas, kan. Kalau kita ambil contoh daripada sudut pelaksanaan, contoh yang kita mula daripada Nabi sendirilah. Macam mana akidah Nabi, macam mana akidah para sahabat, kan, itu generasi-generasi yang terbaik, kan. Sahabat, tabi'in, tabi'in, ini 3 generasi yang Nabi sebutkan sebagai generasi yang terbaik. Jadi kita kalau nak lihat bagaimana kita nak menjaga akidah kita, kita belajar, kita ambil contoh daripada mereka, kan, terutama sekali Nabi SAW. Baik. Kalau kita lihat contohnya para sahabat lah, kan. Para sahabat mereka tidak terutama sekali yang tetaplah mereka beriman sampai ke akhir hayat mereka tu, mereka tidak akidah mereka tadi tidak samar-samar, kan, tidak sama-sama, mereka tidak tertarik. Contohnya macam ada sebahagian yang apabila Nabi wafat, mereka tertarik dengan orang yang mengaku Nabi selepas Nabi Muhammad SAW. Kan, macam mana boleh berjadi macam itu? Sebabkan akidahnya yang lemah. Baik, Al-Quran juga menerangkan tentang akhlak, tentang muamalah, kan. Jadi ini menunjukkan bahawa Islam itu adalah bersifat syumul. Syumul tu maksudnya adalah yang merangkumi semua aspek, kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan petunjuk. Allah yang inna alaina lal huda, kan. Tugas Allah tadi, kalau kita boleh kata macam tugas Allah tu, ataupun yang menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan mengajarkan kepada manusia tadilah tentang mana yang benar dan mana yang salah. Itu menunjukkan tentang keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menciptakan manusia, kan, tetapi Allah letakkan dia punya bimbingan dia, kan, apa yang boleh dan apa yang tak boleh, supaya manusia dapat manfaat yang banyak, kan. Baik. Seperti mana dalam dalam Al-Quran Allah sebutkan fahadainahu najdain. Maka sungguhnya kami telah menunjukkan kepada manusia itu 2 jalan. Jadi tinggal balik kepada manusia itu sendiri ingin mengikuti jalan yang mana, ya, jalan yang benar ataupun jalan yang salah, kan. Kemudian ayat yang ke-13 Allah katakan wa inna lana lal akhirata wal ula, dan sungguhnya kamilah yang menguasai hari akhirat dan alam dunia. Jadi yang memiliki hari akhirat dan juga dunia ni adalah Allah SWT. Jadi dunia adalah Allah punya. Jadi kita ni pula Allah yang ciptakan, kan. Allah ciptakan kita, kemudian Allah kasih kita hidup di atas muka bumi, maka memang sewajarnya untuk manusia tadi mengikut undang-undang yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat tadi itu menunjukkan bahawa Allah SWT tu menguasai atas tiap-tiap sesuatu. Sama ada dekat kehidupan dekat dunia sampailah di akhirat. So kalau dekat dunia, bila kita tahu Allah tu yang menguruskan tiap-tiap sesuatu, maknanya kita mengharapkan mengharapkan daripada Allah tentang kita punya apa yang kita perlukan dekat dunia, kan, kesihatan, kita punya rezeki dan sebagainya, kan. Tapi dalam banyak-banyak yang kita minta, jangan sampai kita lupa bahawa kita sentiasa memerlukan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Itu paling important. Dan kemudian bila di akhirat juga, itu menunjukkan Allah juga yang menguasai. Allah juga yang boleh menentukan, Allah juga yang akan menentukan siapa yang akan masuk ke syurga dan siapa yang masuk ke neraka. Siapa yang Allah akan ampunkan dosa dia, siapa yang tidak. Kan, Maliki Yaumiddin. Allah yang memiliki hari pembalasan. Baik. Jadi kalau dekat akhirat tu pun sama juga, maknanya kita tahu mungkin ada orang yang mengharapkan syafaat, kan, daripada seseorang, kan. Jadi manusia tadi
dia tidak ada kuasa penuh untuk memberikan syafaat kepada seseorang. Kan? Dia kalau nak berikan syafaat pun, kalau sekiranya Allah izinkan, baru dia akan dapat. Dia dapat berikan. Kalau Allah tak izinkan, maka dia tidak akan dapat berikan. Tapi kalau sekiranya macam amalan kita insya-Allah dia akan memberi manfaat pada kita. Contohnya kita banyak membaca Al-Quran, atau kita banyak berpuasa, banyak bersedekah dan sebagainya, maka amalan tadi akan menjadi syafaat untuk kita di akhirat. Baik, kemudian ayat yang ke-14 hingga ke-16. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa alladhi kazzaba wa tawalla." Maka serentak dengan memberi hidayah petunjuk, aku juga iaitu Allah SWT telah memberi amaran mengingatkan kamu akan api neraka yang marak menjulang. La yaslaha illa al-ashqa, yang tidak akan menderita bakarannya melainkan orang yang sungguh celaka. Al-ashqa, kan, orang yang sungguh celaka. Celaka pasal apa? Pasal dia tidak mengambil jalan yang betul. Allazi kazzaba wa tawalla, ini Allah terangkan tentang kenapa dia menjadi al-ashqa, kerana dia telah mendustakan kebenaran dan dia berpaling ingkar. Wa tawalla. Wa tawalla menunjukkan bahawa telah ditunjukkan kebenaran kemudian dia berpaling. Kan? Dah nampak kebenaran tadi, kemudian dia berpaling daripada kebenaran tersebut. Kan? Jadi dalam Allah memberikan khabar gembira kepada orang-orang yang nak bertakwa, kepada orang-orang yang memberi, kan, berinfak di jalan Allah SWT, kan, pada masa yang sama Allah juga memberi amaran bagi mereka yang bakhil, bagi mereka yang mendustakan. Kan? Jadi bila kita sebut tentang mendustakan, dalam ayat ini lebih kepada orang-orang yang tidak beriman. Kan? Tapi bila kita sebut tentang mendustakan, ada yang kita boleh lihat ada orang yang dia beragama Islam tapi dia bakhil. Kan? Macam mana dia beragama Islam tapi dia bakhil? Ini menunjukkan janji-janji Allah berkenaan tentang ganjaran bagi orang yang berinfak tadi, mungkin dia tidak begitu percaya. Kan? Bila tak percaya, maknanya dia ada mendustakan sedikit. Kan? Dia tak mendustakan keseluruhan, dia bukan mendustakan bahawa hari akhirat itu ada, ada kan, dia tak mendustakan tu, tapi dia tidak percaya dengan ganjaran tersebut. Kan? Mungkin tak yakin. Jadi kadang-kadang dia mula daripada sedikit, kan? Sedikit tidak yakin, kan? Lama-lama dia hilang. Kan? Contoh macam orang yang dia tak percaya bahawa dia solat dapat pahala. Kan? Berapa ramai orang yang percaya adanya pahala, adanya dosa, adanya syurga, adanya neraka. Tapi berapa ramai orang yang yakin bahawa betul-betul bila dia buat kebaikan, dia pasti akan dapat pahala. Kan? Apabila dia melakukan solat, pasti dia akan dapat pahala. Kalau dia buat kebaikan dan apa yang Allah perintahkan, insya-Allah dia akan dapat syurga. Berapa ramai yang yakin demikian. Baik. Jadi orang-orang yang rugi dengan kekufuran mereka, dosa-dosa mereka, mereka ini berpaling daripada kebenaran, setelah dibentangkan semua bukti kebenaran tadi itu, mereka akan dicampakkan ke dalam api neraka. Kan, la yaslaha illal ashqa. Kemudian ayat ke-17 hingga ke-18. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa sayujannabuhal atqa allazi yu'ti ma lahu yatazakka. Dan sebaliknya akan dijauhkan azab neraka itu daripada orang yang sungguh bertakwa. Kan? Jadi tadi Allah sebutkan bahawa la yaslaha ilal ashqa, bahawa neraka jahanam tadi akan dicampakkan ke dalamnya tidak lain adalah orang-orang yang ashqa, orang-orang yang rugi. Kan? Once kalau dah masuk dalam neraka, maknanya dia rugilah. Kan? Walaupun tadi kalau kita kata orang yang dia beriman contohnya, kan, dia beriman kemudian dia buat maksiat, dia dimasukkan dalam api neraka, kemudian akhirnya dia akan dikeluarkan dan dimasukkan dalam syurga, rugi juga, kan, kerana dia dimasukkan ke dalam api neraka, kan, walaupun sekejap tetap rugi juga. Sebab tu kita balik pada surah Al-Asr, innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia tu semuanya dalam kerugian, kan, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, kan, dan berpesan-pesan pada kebenaran dan juga kesabaran. Baik, wa sayujannabuhal atqa, dan sebaliknya akan dijauhkan azab neraka itu daripada orang yang sungguh bertakwa. Allazi yu'ti malahu yatazakka, yang mendermakan hartanya dengan tujuan membersihkan dirinya dan harta bendanya. Bila kita derma, bila kita berinfak, dia adalah untuk membersihkan hati kita. Bersihkan daripada sifat kikir, sifat bakhil,
Sekarang bila kita derma tadi, dia juga boleh bersihkan diri kita daripada sifat sombong. Kita merasa kita ada kelebihan daripada orang tu, kan? Kita berikan, kita hilang rasa tu, kan? Mungkin hilang, mungkin dapat mengurangkan, kan? Dan kemudian kalau kita berikan dengan ikhlas, dia akan dapat mendidik hati kita supaya kita perlu faham, kan? Bukan kerana kita orang tu mendapat manfaat, kan? Bukan kerana kita orang tu mendapat rezeki. Kita bukan manusia, kita bukan makhluk, kita bukan sesuatu yang maha memberi rezeki, kan? Tapi rezeki yang kita ada, lebihan yang kita ada adalah merupakan pinjaman daripada Allah. Allah pinjamkan kepada kita dan Allah nak lihat apa yang kita nak buat dengan kelebihan yang kita ada ni, kan? Apa yang kita buat dengan lebihan rezeki kita ni? Adakah kita memberi ataupun kita tahan diri kita daripada memberi, kan? Baik, Al-Wahidi berkata yang dimaksud orang yang takwa dalam ayat ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini menurut pendapat para ahli tafsir. Dan yang balik pada ayat dia lah, allazi yu'ti malahu yatazakka. Kan? Yang mana dia pertama sekali yang bertakwa, kemudian dia memberikan hartanya untuk yatazakka, untuk dia mensucikan. Baik, ayat tersebut turun mengenai Abu Bakar. Kalau tidak bukan kerana Abu Bakar, atau kalau bukan dimaksudkan kepada Abu Bakar secara khusus, ianya juga membawa maksud kepada umum, kepada semua, pada mana-mana manusia yang mempunyai sifat-sifat tersebut. Yang mana apabila dia bertakwa, kemudian dia memberikan hartanya untuk menyucikan hati dia. Baik, orang yang takwa ini adalah orang yang mendermakan hartanya jalan kebaikan dengan harapan agar dia ni suci dan bersih dari segala dosa di sisi Allah SWT. Tadi macam yang mula-mula kita sebutkan, orang yang bersedekah ni dia mengharapkan macam-macam ganjaran. Dia mengharapkan Allah mengampunkan dosa dia, dia mengharapkan supaya Allah berikan kesembuhan dan macam-macam lagi. Hal itu tidak dia niatkan untuk berbuat riak, kan? Ataupun dia nak menunjuk-nunjuk atau mengharapkan pujian daripada manusia, kan? Kalau dia bersedekah tadi untuk mengharapkan pujian daripada manusia, maka dia tidak masuk dalam kategori tersebut, kan? Dia tak masuk dalam tadilah orang-orang yang dia memberi untuk menyucikan hati dia, kan? Baik. Kemudian sebab tu dalam hadis Nabi dah sebutkan as-sadaqatu burhan. As-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah burhan. Burhan tu maksudnya adalah bukti. Dan bukti. Jadi kalau kita kata seseorang tu dia kata dia beriman kepada Allah, kan? Dia beriman kepada Allah. Dia percaya bahawa Allah yang memberikan dia rezeki, kan? Tapi buktinya apa? Saya nak buktikan bahawa dia yakin bahawa Allah yang memberikan dia rezeki, kan? Buktinya adalah dengan dia mengeluarkan, kan? Bukti adalah dengan mengeluarkan. Dia bukan setakat dia katakan bahawa dia yakin bahawa rezeki dia tu datang daripada Allah. Apa bukti dia? Bukti dia punya kata-kata, kan? Itu bukan bukti, kan? Bukti yang sebenarnya adalah dengan sedekah, kan? Kerana kalau dia yakin bahawa rezeki itu adalah datang daripada Allah yang Maha Kaya, tidak mungkin, kan? Dan kemudian dengan janji-janji Allah tadi terhadap orang yang berinfak, tak mungkin apabila dia berinfak dia akan menjadi miskin, kan? Tidak mungkin dia apabila dia berinfak dia akan menjadi susah, kan? Ataupun dia dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tak mungkin. Jadi itu sedekah tadi burhan. Sedekah itu adalah sebagai bukti, kan, bahawa seorang tadi benar-benar mempunyai iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan setakat iman percaya Allah sebagai Tuhan, tetapi percaya dengan semua janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ahmad dan Bukhari meriwayatkan dari Nu'man bin Bashir, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksanya adalah seorang yang di telapak kakinya diletakkan 2 bara api sehingga membuat otaknya mendidih, kan? Itu bagi orang yang kira yang paling ringan siksanya di dalam api neraka, kan? Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah masuk neraka melainkan orang yang celaka. Ada yang bertanya, siapakah orang yang celaka itu? Beliau menjawab, orang yang tidak beribadah dan tidak meninggalkan kemaksiatan kerana Allah, kan?
Jadi kat sini Nabi sebutkan orang yang tidak beribadah dan juga kemudian orang yang tidak meninggalkan kemaksiatan kerana Allah. Ada orang dia tinggalkan maksiat tapi bukan kerana Allah. Dia tinggalkan maksiat kerana mungkin pasangan dia, kerana mungkin keluarga dia, kerana mungkin tak nak rasa malu, mungkin begini, mungkin begitu. Kan? Tetapi dia tidak meninggalkan maksiat tadi kerana Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ahmad dan Bukhari juga meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, seluruh umatku akan masuk syurga pada hari kiamat kecuali orang yang tidak mahu. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa orang yang tidak mahu itu? Kan? Beliau menjawab, orang yang mentaatiku, orang yang mentaatiku dia akan masuk syurga, dan yang bermaksiat kepadaku dia sungguh telah tidak mahu masuk syurga. Kan? Peliklah, sebab semua orang mesti nak masuk syurga. Kan? Cuma yang tak nak masuk syurga adalah orang yang tak nak mentaati perintah Rasulullah SAW. Jadi kalau kita lihat dalam beberapa hadis tadi yang dikongsikan, ini menunjukkan bahawa orang yang bersedekah, kan, berinfak dengan tujuan yang betul. Dan dengan tujuan yang betul, maka itu dapat melepaskan dia daripada api neraka. Kan, jadi kita ataupun menjauhkan dia daripada api neraka. Kan, jadi kadang-kala kita bukan kita lah, mungkin ada orang yang dia merasakan siksaan dalam api neraka tu kalau sekejap pun tak apalah. Kan, yang penting akhirnya dia masuk syurga juga. Kan, tapi siksaan dalam api neraka tadi seperti mana disebutkan dalam hadis tadi, siksaan yang paling ringan adalah apabila seorang tadi tu berada dalam api neraka tetapi otaknya mendidih. Kan, otaknya mendidih. Itu siksaan yang paling ringan sekali. Kan, otaknya mendidih. Sebab tu sedekah ataupun berinfak di jalan Allah, kan, dia dapat melepaskan kita daripada atau menjauhkan kita daripada api neraka, siksaan api neraka, menjauhkan kita daripada perkara-perkara yang buruk, maksudnya perkara yang buruk yang boleh mendatangkan dosa, maksiat dan sebagainya lah. Kan, kita perlu faham, kan, kadang-kala kita tadi lemah, kan. Kita kadang-kadang kita memang perlukan Allah untuk jauhkan kita daripada maksiat, kan. Sebab kita ada kita punya kelemahan. Dan kalau sekiranya Allah tidak jauhkan kita daripada maksiat, kalau Allah tidak protect kita, tidak lindungi kita, mungkin banyak maksiat yang kita telah lakukan, kan. Jadi kadang-kadang Allah jauhkan kita ataupun buatkan kita menjadi contohnya kita mungkin mudah terpengaruh dengan seorang, kan. Tapi Allah buatkan kita tidak selesa dengan orang tersebut, kan, ataupun kita tidak boleh klik dengan orang tersebut, kan, maka akhirnya kita tidak terpengaruh dengan orang tersebut, tapi orang lain yang mungkin akan terpengaruh dengan dia, kan. Hati kita ni, kan, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ataupun tsabbit qalbi ala dinik, kita doa kepada Allah supaya Allah yang membolak-balikkan hati manusia ni, kita minta supaya Allah tetapkan hatiku ini, kan, atas agama kamu, atas agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayat yang ke-19 hingga ke-21 ataupun ayat terakhir, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa batigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda." Sedang ia tidak menanggung budi sesiapa pun yang patut dibalas, hanyalah mengharapkan keredaan Tuhannya yang Maha Tinggi, dan demi sesungguhnya ia tetap akan berpuas hati pada hari akhirat dengan mendapat segala yang diharapkannya. Kan? Orang yang sedekahnya ikhlas tadi, dengan keikhlasan yang sebenar, kan, maknanya dia buat hanya kerana untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak akan terkesan dengan pujian, kan, tidak terkesan dengan tanpa balasan duniawi. Maknanya dia kalau dah beri, dia tak dapat balasan duniawi pun dia tak kisah. Mungkin orang lain dapat, kan, mungkin ada banyak orang yang sedekah tetapi ada orang yang dapat, dia pula tak dapat, kan, tetapi dia tak terkesan, dia tak heran dengan balasan tersebut, kan. Ada orang yang mungkin dapat pujian apabila dia derma, kan, mungkin dia dapat award, tetapi ada orang yang dia banyak berbakti, dia lebih banyak berbakti kepada masyarakat sebagai contoh, kan. Dia lebih banyak berbakti tapi dia tidak diiktiraf, kan, tidak dikenali, tidak diiktiraf, kan. Tapi dia tidak merasa berkecil hati, kan. Dia tak kisah dengan pengiktirafan manusia, kan, tetapi yang dia mengharapkan adalah pengiktirafan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Tapi kita lihat kehidupan manusia biasanya macam gitulah, kan. Bila mendapat pengiktirafan daripada manusia, wah, kan, jadi satu berita yang sangat menggembirakan, kan. Padahal sebenarnya manusia tadi apabila melakukan kebaikan atau beribadah atau beramal, yang dia harapkan adalah pengiktirafan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Dapat pengiktirafan daripada manusia tadi, kalau dapat alhamdulillah, itu mungkin boleh berikan semangat kepada yang lain, kan. Tapi jangan, ada orang yang mungkin dia mengejar,
mengejar untuk mendapatkan pengiktirafan. Jadi apabila dia mengejar melakukan kebaikan untuk mendapatkan pengiktirafan daripada manusia dengan kebaikannya tersebut, dengan amal kebajikannya tersebut, itu jelas menunjukkan bahawa dia tidak ada keikhlasan dalam apa perbuatannya. Kan, sebab tu kena hati-hati dengan permainan syaitan. Kan, kadang-kadang syaitan tadi memang dia punya tugas utama dia memperindahkan sesuatu yang buruk. Kan, jadi kadang-kadang dia kata tak, ini bukan pasal tak ikhlas kan, ini kita nak berdakwah, kita nak begini nak begitu, kita nak memberi apa semangat kepada yang lain kan. Kita itu biar kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, yang pertama adalah kita punya keikhlasan. Kalau sekiranya kita punya amalan tadi memang nak ditunjukkan, nak dijadikan sebagai contoh kepada yang lain, maka alhamdulillah, mungkin jadikan sebagai contoh yang baik kepada yang lain, mungkin yang lain terkesan. Kan? Tapi kalau kita takut kalau kita ni lemah, yang kita buat satu kebaikan, kemudian kita lemah dengan pujian manusia. Akhirnya apabila kita dipuji, akhirnya keikhlasan kita hilang. Kan? Akhirnya kita berubah menjadi seorang yang sombong kan, dengan kebaikan kita. Kan? Sebab tu kita kena hati-hatilah. Kan? Jangan sampai kita membuat sesuatu yang yang akhirnya kita merugikan diri sendiri. Kan? Kalau kita kata tentang sedekah tu, sedekah yang sembunyi itu memang lebih baik daripada sedekah secara terang-terangan. Kan? Memang tak salah untuk sedekah secara terang-terangan, cuma yang lebih baiknya adalah dalam keadaan tersembunyi, kerana dia lebih selamat untuk kita punya keikhlasan tadi. Tapi ada waktu yang mungkin kita perlu tunjukkan pada orang kan, untuk beri semangat pada orang. Mungkin ada waktu yang sesuai lah. Kan? Baik. Kemudian dalam akhir ayat tadi, dalam akhir surah tadi, surah Al-Lail, Allah katakan wala saufa yarda. Apabila seorang tadi dia bersedekah atau dia berinfak untuk mendapatkan keridaan Allah, maka demi sesungguhnya dia akan berpuas hati. Maknanya dia akan berpuas hati dengan ganjaran yang Allah sediakan untuk dia di akhirat. Kan? Baik. Dalam kitab Sahih Bukhari dan juga Muslim, diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa bersedekah dengan dua perkara yang sama, seperti 2 dirham maksudnya, di jalan Allah, maka dia akan dipanggil oleh penjaga syurga. Wahai hamba Allah, ini baik. Lantas Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, apa yang harus dilakukan oleh seseorang yang ingin dipanggil dari semua pintu syurga itu? Orang yang berbuat amalan-amalan tertentu, contohnya dia banyak berpuasa, dia banyak membaca Al-Quran, dia akan dapat masuk syurga melalui pintu yang khas yang disediakan untuk dia. Orang-orang yang seperti dia, maknanya banyak membaca Al-Quran. Dia akan dekat akhirat nanti ada pintu yang khas bagi orang yang banyak membaca Al-Quran. Banyak membaca Al-Quran ni bukan hanya setakat membaca sahaja kosong. Baca dengan kefahaman. Dan of course mesti dengan mengamalkan lah. Cuma dia dia sangat rapat dengan Al-Quran. Sangat rapat dengan Al-Quran. Ya. Jadi ramai orang yang mungkin dia baca Al-Quran, dia seronok dengan mungkin kadang ada yang dia rasa bangga dengan suara dia kan. So jangan sampai kita terpedaya kan dengan kelebihan-kelebihan tadilah kan. Jadi jangan sampai kita jadi hanyut dengan keindahan tadi kan. Tapi alhamdulillah lah, mungkin ramai juga yang kita nampak yang qari kan, contohnya mereka memahami Al-Quran kan. Tetapi kalau lebih baik adalah mereka tadi tu benar-benar memahami Al-Quran, menyelami Al-Quran kan, isi kandungnya dan sebagainya kan, kongsikan kepada yang lain kan. Baik. Jadi kan Nabi katakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kan? Bukan setakat belajar membaca. Belajar membaca itu hanya setakat peringkat yang pertama. Kan? Belum lagi kita memahaminya, mengamalkannya atau menghayatinya kan. Jadi itu semua kita perlu berterusan kan. Baik. Jadi pintu tadi ada banyak kan. Abu Bakar As-Siddiq ditanyakan kepada Rasulullah, kan, ada tak ataupun apa yang harus dilakukan oleh seorang yang ingin dipanggil dari semua pintu syurga tu. Jadi Nabi kata, apakah Abu Bakar dia tanyakan, apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu itu? Nabi menjawab, ya, aku harap kamu menjadi salah satu daripada mereka. Kan? Nabi berharap supaya Abu Bakar tadi termasuk daripada orang yang dapat ataupun dipanggil daripada semua pintu-pintu syurga tadi. Kan? Tapi kalau kita tak mempunyai amalan yang khusus, maksudnya kita tak ada specialize
Kan? Ni tentang kalau kita kata orang yang banyak berpuasa bukan setakat dia puasa pada bulan Ramadan. Dia rajin berpuasa. Puasa sunat dan sebagainya kan, puasa Isnin Khamis kan, dia rajin puasa. Jadi dia ni ada pintu khas kan. Kalau sekiranya dia pada masa yang sama dia juga banyak bersedekah, dia ada pintu lain. Dia akan dipanggil daripada banyak pintu, kan? Baik. Jadi kalau kita lihat sejarah tentang Abu Bakar itu sendiri, Abu Bakar dia banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Bahkan contohnya apabila dia banyak membebaskan hamba-hamba yang beriman, kemudian dia beli, kemudian dia bebaskan, sampai bapaknya iaitu Abu Quhafah pernah beritahu kepada Abu Bakar, kenapa tak beli daripada hamba yang kuat, supaya hamba yang kuat tadi boleh menjadi dia punya macam bodyguard, kan? Tapi Abu Bakar kata dia bersedekah, dia yang dia lakukan tu hanyalah untuk mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Beli hamba, bebaskan hamba ni bukan satu perkara yang sedikit, yang bukan satu perkara yang kecil, kan? Dia kalau kita contohnya kita beli rumah, macam mana kita nak beli rumah kerana orang lain, untuk orang lain, kan? Kita beli rumah memang untuk kita, kan? Kita beli rumah untuk kita. Tapi kalau kita beli rumah untuk orang, wah ini pengorbanan yang sangat besar, kan? Sangat besar. Unless kalau seorang tadi dia memang dah kaya sangat, beli rumah tu macam anytime boleh beli, tu lain ceritalah, kan? Tapi Abu Bakar ni dia ada kemampuan, ada kelebihan, kan? Dia beli hamba tadi, biasanya memang kalau seorang tadi beli hamba tu menjadi aset dia, kan? Menjadi milik dia. Tetapi Abu Bakar tadi beli bukan untuk kepentingan dia, tetapi dia bebaskan, dia bebaskan. Baik. Kalau ada soalan boleh tanya sebelum kita masuk surah Ad-Duha. Ada soalan dekat sini. Apa erti sebenar hidayah dalam konteks kehidupan? Hidayah ni yang dimaksudkan hidayah tu sebenarnya adalah jalan menuju kepada atau jalan kebenaran lah, kan? Jalan kebenaran. Cuma bila kita ni bila kita kata bila seorang tu mendapat hidayah, kan? Hidayah tadi sentiasa ada di hadapan kita. Sentiasa ada di hadapan manusia. Cuma sama ada manusia tadi ingin mengambil hidayah tersebut ataupun tidak, kan? Jadi kalau kita cakap tentang hidayah untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, itu bukan satu perkara yang sukar untuk kita nak dapatkan. Tak semestinya seorang tadi nak kena selam Al-Quran baru boleh kenal Allah SWT. Bahkan dengan melihat kepada ciptaan-ciptaan Allah, seorang tadi dah boleh mendapat hidayah, kan? Tetapi manusia pilih untuk tidak memerhatikan kepada ciptaan-ciptaan Allah, maka dia tidak mendapat hidayah. Baik, itu tentang orang yang tadilah kita kata orang yang beriman ataupun tidak. Kalau orang yang dah beriman pun, dia tetap memerlukan kepada hidayah tu. Hidayah ni saya bayangkan macam kalau kita dalam perjalanan kita, contohnya dekat highway ke dekat mana ke atau dekat negeri lain kan, mungkin kita perlukan banyak signage supaya kita tidak sesat, kan? Itu petunjuk tadilah, signage tadi yang kita perlukan. Kalau tak ada signage tadi mungkin, tapi dia punya road dia ada banyak, kan? Banyak keluar exit dia banyak, tapi dia tak ada dia punya signage. Dia tak tahu dia ini pergi mana, ni pergi mana, ni pergi mana, kan? Jadi kalau ada signage tadi dan kemudian kita ada ilmu yang betul, kita dapat bezakan signage mana yang betul, signage mana yang patut kita ikut, mana yang tak patut kita ikut, kan? So dalam kita nak melihat tadi, kita memerlukan pada ilmu dan kita juga perlukan kepada bimbingan daripada Allah SWT. Kan? Kalau kita tertarik dengan signage yang salah, kan? Macam mana kita nak nampak signage yang betul? Kan? Begitu juga sebab tu kita perlukan supaya Allah bimbing kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus supaya kita tadi tidak mudah terpengaruh ataupun tidak mudah lalai daripada mencari atau memerhatikan kepada jalan-jalan yang betul, kan? Sebab kita punya perjalanan dia bukan terus terkeluar, maksudnya terus pergi tukar kepada jalan yang sesat, kan? Seseorang tadi kalau dia sesat, dia tak semesti macam itu, dia ada permulaan dia, kan? Dia mungkin mula-mula dia akan tertarik dengan keindahan yang ditawarkan oleh syaitan. Yang syaitan tunjukkan ni, signage yang salah tadilah, signage yang lead kepada keburukan, lead kepada neraka, kan? Jadi dia mungkin tertarik dengan situ, kan? Bila dia tertarik, ada orang mungkin tertarik tapi kemudian dia dapat patah balik, kan? Dia tidak terpengaruh sangat. Ada yang mungkin dah tertarik, dah terpengaruh, kemudian dia semakin khayal, kan? Semakin khayal. Akhirnya dia
dia tidak perhatikan signage yang boleh membawa dia kepada jalan yang benar, kan? Ada orang mungkin hayal dengan pekerjaannya, kan? Hayal kerja kemudian tak solat. Ada orang mungkin hayal kerja kemudian dia tak jaga dia punya makan minum, mana yang halal mana yang tidak, kan? Ada yang terlalu hayal dengan apa, pergaulan dengan kawan-kawan, akhirnya tidak menjaga batas pergaulan yang halal yang haram dan sebagainya, kan? Jadi ada macam-macam, kan? Nah, jadi kalau kita sebut tentang hidayah tadi, memang kita sentiasa perlukan lah, kan. Jadi macam mana kita nak tahu mana yang betul mana yang salah? Macam saya selalu ingatkan tentang ilmu, kan. Tanpa ilmu kita takkan dapat, tetapi ilmu pada masa yang sama kita perlu berdoa kepada Allah supaya Allah, walaupun kadang ada orang dia ada ilmu yang banyak pun dia boleh tersesat juga, kan. Pun dia boleh terjerumus dalam kemaksiatan juga. Kerana apa? Sebab mungkin Allah biarkan dia, kan. Allah tak selamatkan dia. Mungkin dia sendiri tak minta pada Allah, kan. Dia rasa dia dah punya ilmu, dia tak mungkinlah dia akan melakukan maksiat. Tak boleh, kan. Kita ambil contoh macam Nabi Yusuf. Nabi Yusuf walaupun dia seorang nabi, kan, dia seorang yang baik, kan, tapi walaupun begitu dia mohon daripada Allah, kan. Dia minta supaya Allah lindungi dia daripada kemaksiatan. Orang-orang yang akidah salah, mereka claim mereka dapat petunjuk hidayah. Ya, betul. Orang-orang yang sesat, orang-orang yang sesat. Kita bukan cakap tentang orang-orang yang tak beriman. Orang yang tak beriman ni, contohnya macam orang-orang yang jelas tak beriman, agama lain, orang agama Kristian, yang lain-lain, jelas itu memang bukan beragama Islam. Tapi yang ajaran sesat ni, dia claim, dia kata dia beriman. Dia claim dia Islam. Ada yang dia claim dia kenal Tuhan. Kadang-kadang yang lagi terror lagi, dia kata dia claim dia lebih kenal Tuhan daripada orang yang berada di atas jalan yang betul, kan. Permainan syaitan macam itulah, kan. Permainan syaitan, dan dia akan menampakkan, akan memperhiasi sesuatu yang salah tadi dengan keindahan, kan. Dia tunjukkan macam gini, ni yang apa bagi dia ni betul, kan. Sebab tu kita kena rujuk kepada Al-Quran dan rujuk kepada hadis, kan. Nak kenal kepada Al-Quran, nak balik kepada Al-Quran dan hadis ni, Al-Quran dan sunnah ni, memang ada macam-macam halangan. Kadang-kadang orang kata jangan balik pada Al-Quran dan hadis, kita dengar para ulama. Kita nak kena dengar ulama, betul, kan. Memang betul kita tak boleh terus direct ambil hukum daripada Al-Quran dan juga hadis, memang betul. Tapi kita kalau nak rujuk pada ulama pun, rujuk pada ulama yang merujuk pada Al-Quran dengan betul, kan. Jadi kita jangan rujuk pada ulama yang kita rasa ini ilmu dia banyak, tetapi dia interpret Al-Quran tadi dengan interpretation yang salah, kan. Kita secara dasarnya kita kena tahu bahawa Al-Quran mudah untuk difahami, kan. Ada orang dia nak interpret Al-Quran dengan interpretation yang sangat complicated, terlalu complicated, terutama sekali dalam bab akidah, kan. Dalam bab akidah. Jadi kalau dalam bab akidah dia terlalu complicated, dia sepatutnya kita nak kena fikirkan kenapa jadi macam itu. Sedangkan Al-Quran tu dia mudah, dia jelas, kan. Kalau Al-Quran tadi Allah dah kata Al-Quran tu dia jelas, kenapa dia jadi complicated, susah sangat untuk kita nak faham, kan. Jadi sebenarnya Al-Quran tadi sebenarnya mudah untuk kita faham. Nak kenal Allah sebenarnya mudah. Yang susahnya adalah nak masuk syurga. Yang susah nak masuk syurga. Walaupun kalau sebenarnya nak masuk syurga tu mudah, kan. Tetapi kalau sekiranya dengan tauhid yang betul, dah mudah untuk kita masuk syurga. Cuma nak menghadapi ujian untuk kita menjaga kita punya tauhid sampai ke akhir hayat kita tu, itu satu perkara yang susah, kan. Nak menghadapi ujian-ujian tadilah, kan. So saya pernah dengar orang doa yang menggunakan nama-nama orang-orang soleh seperti Abdul Qadir Al-Jilani. Boleh ke? Betul. Ada orang dia buat macam itu. Okey, baik. Wallahu alam. Dan maksudnya saya setahu saya mungkin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, nama dia Al-Jilani lah. Dia ni seorang yang soleh, kan? Seorang yang soleh. Dia insya-Allah tak ada apa-apalah, kan. Cuma orang pengikut ataupun orang-orang yang begitu fanatik, kan, dengan dia, kan, yang kadang-kadang tidak memahami ilmu yang disampaikan dengan betul, kan, akhirnya dia menjadi rosak. Kita ambil contoh secara ringkaslah. Kalau kita rujuk kisah tentang Nabi Nuh alaihissalam, kan, hari itu saya dah kongsikan cerita dekat kisah-kisah dalam Al-Quran, kan. Kita bincang tentang kisah Nabi Nuh. Sejarah orang-orang yang menyembah berhala dia mula macam itu, kan. Sejarah orang yang menyembah berhala
disebutkan dahulu sebelum Nabi Nuh tu ada 5 orang yang soleh, 5 orang yang baik. Kan? Apabila 5 orang yang baik ni mereka telah meninggal dunia, waktu mereka masih hidup, orang-orang selalu rujuk pada dia. Rujuk kepada 5 orang soleh ni. Mereka selalu rujuk, sikit-sikit terus rujuk kepada orang-orang yang alim. Tapi mereka ni tidak mengambil ilmu daripada mereka. Kan? Orang-orang yang lain tadi, orang-orang awam tadi, mereka tidak mengambil ilmu daripada orang-orang yang soleh ni. Mereka tidak ambil ilmu dan kemudian mereka tidak praktikkan. Tapi mungkin mereka ni hanya jadikan sandaran. Manjalah senang kata. Kan? Sikit-sikit je rujuk pada orang yang alim. Sikit-sikit rujuk pada orang alim. Kan? Minta dia doakan ke apa ke. Bila mereka dah meninggal, pada generasi yang pernah bertemu dengan orang-orang soleh tadi, mereka ingin memperingati orang-orang soleh tu. Iblis kacau, kan, bikinlah patung, kan, bikin patung sebagai kenangan. Mereka membikin patung sebagai kenangan, kan, untuk memperingati inilah orang-orang soleh yang dulu pernah hidup bersama kita, kan, dia ni orang yang baik, begini kita apa semua, kan. Tapi bila datang generasi seterusnya, mereka diperkenalkan tentang inilah orang-orang yang soleh tu. Bila generasi yang pertama tadi mereka dah hilang, dah meninggal, kan, datang generasi yang seterusnya, yang kedua, yang ketiga, cerita tadi berubah, kan. Syaitan tak mungkin dia punya strategi dia sampai ke situlah, kan. Dia akan menghasut supaya mungkin ada orang-orang yang ada hajat, kan, cuba minta daripada patung tersebut, kan. Syaitan, iblis ni dia bukan jahil lah, kan. Dia tak akan ajak orang untuk terus sembahlah patung ni kerana patung ni dia boleh beri manfaat. Itu tak bijak, kan. Tapi dia akan mulakan dengan minta pada Allah, tapi mintalah mungkin dengan ni patung ni dia kita harapkan daripada yang si empunya orang yang kita yang dorang bikin itulah, kan. Ni orang-orang soleh tu, kan, dia mengharapkan dia keberkatan ke apa ke, doalah, minta berhajat, kan. Akhirnya bila dia dapat, bila dapat, itu keadaan tersebut akan boost dia punya kepercayaan, kan. Dia menjadi semakin percaya dengan apa yang dia buat tu, kan. Dia doa minta kepada Allah, tapi dengan perantaraan patung tersebut akhirnya dia dapat, kan. Jadi kemudian akhirnya berubah kepada penyembahan. Jadi kalau kita lihat, kan, pujian ataupun kebergantungan fanatik ini sifat-sifat yang boleh menyesatkan seorang, kan. Sebab tu bila kita belajar kepada seseorang, kita jangan sampai fanatik terhadap seseorang tersebut. Dia tetap manusia, kan. Dia boleh melakukan kesilapan. Dia tidak terlepas daripada kesilapan, kan. Dia mungkin ada kelemahan dia dan kita bukan tugas kita untuk cari kelemahan dia dan kemudian kita membesar-besarkan kelemahan dia. Kalau kelemahan dia tadi yang berkaitan dengan akidah, ini serius lah. Kalau dia tadi mempunyai banyak murid yang mungkin akan terkesan dengan dia punya ajaran yang sesat, ini kita nak kena ambil tindakan, kan, buat sesuatu. Tapi kalau kelemahan dia dalam satu sudut mungkin, kan, dalam hukum-hukum tertentu yang kecil, mungkin tak ada masalah sangat, kan. Tapi kalau kita tadi macam tadi sebutkan, ada orang yang dia berdoa kemudian dia sebut nama-nama orang yang soleh macam itu, macam mana kesan dia lepas tu, kan? Apa kesan dia? Bila dia doa dengan menyebutkan nama tersebut kemudian dia dapat, dia lebih percaya kepada siapa sebenarnya yang memberikan, yang mengabulkan doa dia, Allah ataupun orang alim tersebut, ataupun dua-duanya sekali. Kalau sekiranya dia kata dia yakin Allah yang mengabulkan doa dia, tapi disebabkan dia sebut nama orang soleh tersebut dan ada peranan dia, dan kemudian dia dapatlah doa dia dikabulkan juga. Adakah dia membawa maksud Allah 99% kabulkan doa dia dan 1% daripada orang soleh tersebut? Tak boleh, kan. Itu dah kira syirik, kan. Sebab tu yang Islam ajarkan pada kita, para sahabat pun tak pernah menggunakan dengan cara macam itu, kan. Kita doa pada Allah, doa direct pada Allah SWT. Itu yang paling baik sekali, kan. Bila kita dapat tu, bila kita doa direct pada Allah SWT tanpa kita sebutkan nama-nama orang-orang yang soleh dan sebagainya, kan, itu bila kita dapat, kita semakin yakin Allah yang kabulkan doa kita, kan, dan dia lebih bersih untuk kita punya tauhid, kan. Kalau kita nak minta doa orang yang soleh yang masih hidup tu boleh, tak ada masalah, kan. Itu boleh, minta orang soleh yang masih hidup untuk mendoakan tu boleh, minta ibu bapa untuk mendoakan tu pun boleh, minta orang yang musafir untuk doakan, insya-Allah boleh. Itu semua di antara orang-orang yang doa mereka insya-Allah dia akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. So
tak boleh lah sebenarnya kalau tadi tanya tentang soalan tadi, orang yang berdoa kemudian dia sebut nama-nama orang-orang soleh, tu sebenarnya tak boleh lah. Tak ada contoh daripada para sahabat pun dan Nabi pun tak pernah suruh macam itu, kan? Jadi kita doa direct. Allah katakan yang bagusnya apa? Allah kata walillahi asmaul husna fad'uuhu biha. Dan bagi Allah tu ada nama-nama yang baik, asmaul husna, maka berdoalah kamu kepada Allah dengan menggunakan nama-nama Allah tu. Kan, contohnya kita nak minta rezeki sebagai contoh, kita minta ya Allah engkau lah yang maha memberi rezeki. Kan, engkau lah yang maha berkuasa atas segala-galanya. Engkau yang menciptakan dan menghidupkan. Engkau lah yang menguruskan sekalian alam, kan. So kita sebutkan semua nama-nama Allah tadi yang bersesuaian dengan apa yang kita hajatkan, itu lebih Allah suka. Sebab Allah perintah kita tu direct, Allah suruh kita macam itu kan, walillahi asmaul husna fad'uuhu biha. Kan, Allah tak suruh kita sebutkan nama-nama orang-orang yang soleh tadi, kan, yang telah meninggal dan sebagainya, sebutkan nama-nama mereka dalam doa kamu. Tak ada tu. So jangan sampai benda yang tadi jelas Allah ajarkan kepada kita kemudian kita ketepikan. Kan, jadi Allah dah suruh kita buat macam itu. Bahkan bukan setakat tu, ada contoh yang terlalu banyak daripada Nabi dalam Nabi berdoa kepada Allah, dan begitu juga daripada para sahabat. Kan, jadi dah memang sangat jelas untuk kita berdoa tadi dengan cara macam itulah. Kita boleh gunakan tadi dengan Asmaul Husna, ataupun dia ada tiga. Kita boleh dalam kita doa tadi, sebaiknya kita boleh doa direct kepada Allah, ataupun kita sebutkan dengan nama-nama Allah SWT, ataupun kita boleh sebutkan amalan soleh kita yang ikhlas, kan. Contohnya kita pernah buat satu amalan yang sangat ikhlas, yang kita rasa satu pengorbanan yang besar, kan. Jadi dalam kita berdoa tadi kita minta, ya Allah dulu aku pernah buat sekian, kan. Kalau sekiranya engkau terima amalan aku itu sebagai satu amalan yang ikhlas di sisi Allah, yang ikhlas, kan, maka kau kabulkanlah doa aku ni, kan. Itu boleh, kan, itu boleh. Ataupun lagi satu adalah itulah kita minta dengan orang yang soleh yang masih hidup, kan, orang yang soleh yang masih hidup. Orang yang soleh tu selagi mana kita tengok dia ni bukan ahli maksiat, kan, dia bukan ahli maksiat lah, yang maknanya menipu ataupun minum arak ke, ataupun tak jaga yang halal dengan haram ke. Selagi mana dia okey dah, dia kira soleh lah insya-Allah. Kan, dia tak soleh tak semestinya asatiza, mufti kan, tak semestinya. Kan, tapi orang-orang biasa mungkin kita punya kawan-kawan pun boleh jadi seorang yang soleh. Dan kan banyak lagi lah kan waktu-waktu yang doa mustajab tu semua kita gunakan dalam, kalau kita betul-betul berhajat kita gunakan tu. Saya rasa kita mungkin ada pengalaman-pengalaman tu, cuma kalau kita punya pengalaman, contoh saya pernah ada pengalaman itulah, doa yang dimakbulkan, saya betul-betul berhajat, saya minta betul-betul dengan menggunakan Asmaul Husna, kemudian dengan doa pada waktu-waktu yang mustajab, bila hujan je saya doa, kan, kemudian bila pada hari Jumaat saya doa, kan. So bila dapat rasa betul lah ni semua janji-janji yang dijanjikan ni, doa waktu ni mustajab, kemudian dengan caranya, jadi dia membuatkan kita lebih yakin lagi, membuatkan kita lebih yakin. So macam itulah. Baik, kita masuk surah Duha. Kita masuk surah Ad-Duha. InsyaAllah dalam 15 minit kita mungkin boleh sempat lebih separuh-separuh lah. Baik, surah Ad-Duha dia adalah merupakan surah Makkiyah. Seperti mana yang dah sebutkan sebelum ni, surah Makkiyah iaitu surah yang diturunkan sebelum hijrah. Dan dia merangkumi hanya 11 ayat. Saya rasa surah Duha ramai yang dah hafal lah. Kan? Saya rasa mungkin semua dah hafal agaknya. Kan? InsyaAllah. Baik, dia merangkumi 11 ayat dan dinamakan Ad-Duha kerana surah ini dimulakan dengan Allah bersumpah dengan waktu duha. Waktu duha ni adalah waktu permulaan siang, ketika matahari mulai naik ke atas. Kan? Surah ini mencerita tu waktu duha lah. Kan? Dan kita tahu waktu duha tadi dia daripada syuruk, kan? Selepas syuruk tu bila matahari dah terbit, kemudian sampailah waktu zuhur. Dan kemudian kalau kita sebut tentang waktu duha, dia terkait juga dengan solat duha. Jadi solat duha tu memang disunatkan. Dia termasuk dalam di antara sunat-sunat muakkad, sunat yang digalakkan. Jadi kita boleh lakukan solat sunat duha tu letaklah 15 minit selepas syuruk.
15 minit selepas syuruk tu lebih baik. Kemudian kita contohlah 10 minit atau 15 minit sebelum zuhur kita berhenti, atau kita elakkan daripada masuk waktu tu. Sebab itu di antara waktu yang diharamkan. Ada yang katakan haram, ada yang katakan makruh, tapi makruh tahrimi, kan, iaitu di antara ataupun apabila matahari tegak, kita diharamkan ataupun dimakruhkan untuk melakukan solat sunat. Unless kalau solat sunat yang contohnya seperti tahiyatul masjid, itu bolehlah. Baik, surah ini menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW apabila wahyu terputus. Dan juga menyebutkan tentang nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada Nabi sebelum kenabiannya, nikmat yang berupa nikmat yang zahir. Nikmat yang zahir, kan? Sebab kalau kita lihat dalam surah yang seterusnya nanti, surah Al-Insyirah ataupun surah Asy-Syarah, kan, Alam Nashrah, dalam surah tersebut menyebutkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Nabi, nikmat yang berupa nikmat maknawi, kan? Antara kaitan surah Duha dengan surah Asy-Syarah ni sangat rapat, kerana kedua-duanya menceritakan tentang nikmat yang Allah berikan kepada Nabi. Cuma surah Duha merupakan nikmat yang zahir, kan, dan kemudian surah Asy-Syarah dia merupakan nikmat maknawi. Baik, kalau dalam surah Al-Lail sebelum ni, kan, Allah bersumpah dengan wal-laili, kan, dengan al-lail, demi malam. Allah mulakan surah tu dengan wal-laili, kerana surah tersebut menceritakan tentang orang yang bakhil, kan. Kerana bakhil tadi adalah merupakan satu kegelapan. Dalam surah ni Allah sebutkan tentang duha, kan, waktu duha tadi, secara saya rasa majoriti menafsirkan waktu duha tu adalah pada waktu pagi, kan, yang mana apabila mulanya waktu siang, keluarnya bertukarnya daripada malam kepada siang, kan. Jadi dalam surah ni menyebutkan tentang apabila Nabi tidak menerima wahyu untuk beberapa waktu, kan. Kemudian apabila turunnya wahyu, maka itu memberi satu sinaran yang baru, kan. Jadi seolah-olah memberi satu cahaya yang baru, memberikan satu harapan yang baru, kan. Baik, tu jadi ada kaitan dengan waktu duha. Kaitan surah ini, surah Al-Lail dengan surah Ad-Duha. Surah Al-Lail diakhiri dengan janji mulia daripada Allah, iaitu dengan meredai orang yang bertakwa di akhirat kelak, kan, wala saufa yarda. Dalam surah Duha ini Allah SWT menguatkan lagi janji Allah kepada Nabi SAW, dengan firman-Nya Allah katakan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, kan. Cuma kalau dalam surah Al-Lail tu dia bersifat umum, kan, dia bersifat umum. Tapi kalau dalam surah Duha ni dia berkenaan tentang Nabi SAW. Wala saufa yu'tika, kan, dan kemudian dan sungguh kelak Tuhan kamu pasti akan memberikan kurnia-Nya kepada kamu, yu'tika rabbuka fatarda, dan engkau akan menjadi puas atau menjadi redha dengan kurnia tersebut. Dalam surah Al-Lail Allah katakan tadilah wasayujannabuhal atqa, kan, wasayujannabuhal atqa tadi Allah sebutkan bahawa dan akan dijauhkan daripada neraka itu orang yang paling bertakwa. Di kemudian dalam kemudian Allah SWT menyebutkan beberapa nikmat, dan dalam surah Duha ni Allah sebutkan beberapa nikmat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, kita mulakan daripada ayat pertama dulu. Ayat pertama, kedua dan ketiga. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Yang bermaksud demi waktu duha dan malam apabila ia sunyi sepi, bahawa Tuhanmu wahai Muhammad tidak meninggalkan kamu, dan ia tidak benci kepada kamu sebagaimana yang dituduh oleh kaum musyrik. Baik. Tentang ayat ni ataupun surah ni dia ada asbabun nuzul dia. Ada sebab turunnya. Ada banyak hadis yang menyebutkan tentang sebab turunnya. Bukhari dan Muslim serta selain keduanya meriwayatkan daripada Jundub. Dia berkata Nabi SAW mengadu dan tidak solat malam semalam atau 2 malam.
Lantas seorang perempuan mendatangi beliau seraya berkata, wahai Muhammad, aku tidak melihat syaitanmu melainkan telah meninggalkan kamu. Kemudian Allah turunkan surah Ad-Duha daripada ayat 1 sampai ke 3. Wanita ni dinamakan dikenali sebagai Ummu Jamil. Ummu Jamil ni kira makcik kepada Nabi lah, kan, iaitu isteri kepada Abu Lahab. Kita tahulah Abu Lahab merupakan pakcik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan. Baik, Ummu Jamil, dan kita tahu dengan sikapnya yang buruk, memang dia selalu memusuhi Nabi, dan memang dia tidak berakhir dalam keadaan yang baiklah, kan. Dan memang dah disebutkan dalam surah Al-Lahab pun, kan, wa mar'atuhu hammalatal hatab, kan. Allah dah sebutkan bahawa isterinya Abu Lahab tu pun bersama dengan Abu Lahab sekali, kan. Dia memusuhi Nabi dan dia banyak perkara yang dia lakukan untuk menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila Nabi mendapat wahyu, kan, Nabi mendapat wahyu, selalu Nabi dapat wahyu. Kemudian sampai masa terhenti, malaikat Jibril tidak datang kepada Rasulullah SAW. Dan kita tahulah bahawa malaikat Jibril tidak datang, tidak menyampaikan wahyu, bukan kerana ada halangan tertentu. Maksudnya bukan bermaksud malaikat Jibril mungkin terlupa ke ataupun salah jalan ke, kan. Itu tak mungkin lah, sebab malaikat hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan malaikat Jibril bukan seperti manusia. Manusia tadi, kalau kita kata dia hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya, kan, dia pun ada waktu yang dia terhalang sebab dia ada keterbatasan. Dia tidak ada kekuatan yang sepenuhnya, kan. Tetapi malaikat, apabila Allah perintahkan kepada malaikat tadi dengan sesuatu perintah, malaikat tadi dia akan dapat melakukan perkara tersebut. Dia akan dapat jalankan tugas tersebut, kan. Tak mungkin dia tak dapat lakukan. Ya, sebab dia diberikan dengan keperluan yang betul-betul yang diperlukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Jadi tak mungkin malaikat tadi bila Allah perintahkan kepada malaikat untuk sampaikan atau untuk melakukan satu tugas, tetapi dia tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan demikian. Itu tak mungkin lah, kan. Kerana malaikat tadi diciptakan oleh Allah dan kemudian Allah berikan dia kecukupan untuk melakukan tugas-tugasnya sendiri. Baik, jadi yang dimaksudkan dalam hadis tadi, bila Ummu Jamil dia katakan kepada Nabi, wahai Muhammad, aku tidak melihat syaitanmu. Syaitanmu tu yang dimaksudkan adalah malaikat Jibril, kan. Jadi dia menyindir, kan. Jadi dia kata malaikat Jibril tadi adalah merupakan syaitan. Dan Sa'id bin Mansur dan juga Al-Faryabi meriwayatkan daripada Jundub, dia berkata malaikat Jibril terlambat dalam menyampaikan wahyu. Bukan maksudnya kat sini bukan maksudnya di sini malaikat Jibril dia terlambat sebab dia lambat, kan. Bukan, tapi Allah memang lambatkan. Lantas kaum musyrikin berkata Jibril telah meninggalkan Muhammad, kan. Orang kata Jibril telah meninggalkan Muhammad. Kemudian Allah turunkan ayat ni, kan. Hakim meriwayatkan dari Zaid bin Arqam, dia berkata beberapa hari Rasulullah SAW tidak didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian Ummu Jamil, isteri Abu Lahab, berkata, aku tidak melihat temanmu melainkan telah meninggalkan dan membenci kamu. Kemudian Allah turunkan ayat ni. Begitu juga dalam Ibn Jarir meriwayatkan daripada Abdullah bin Shidad bahawasanya Khadijah pernah berkata kepada Rasulullah SAW. Ini tadi semua kita sebut tentang isterinya Abu Lahab dan juga ada daripada orang-orang musyrikin, kan. Khadijah, kan. Khadijah radhiyallahu anha pernah berkata kepada Rasulullah SAW, aku tidak melihat Tuhanmu melainkan telah membenci kamu. Jadi Khadijah pun mengatakan demikian, kan. Lantas ayat tersebut diturunkan. Jadi ini adalah kita panggil khabar mursal. Baik, dan para perawinya siqah, maknanya hadis tadi tentang hadis tadi dia siqah, maknanya boleh diambil, kan. Cuma walaupun begitu, kalaulah sekiranya memang betul pun Khadijah dia mengatakan demikian, dengan Ummu Jamil pun dengan kata-kata yang sama, cuma tujuannya berbeza, kan. Si Ummu Jamil dia katakan demikian adalah untuk menghina Nabi SAW, untuk menyakitkan hati Nabi, untuk menghina Nabi. Tetapi Khadijah dia mengatakan demikian kerana dia merasa dalam keadaan yang sedih kerana Nabi tidak mendapat wahyu, kan. Bezalah ungkapan yang mungkin sama, kan. Cuma tak sampailah Khadijah taklah katakan seperti Ummu Jamil, dia katakan syaitan dan sebagainya, kan. Tapi dia katakan mungkin Allah telah membenci kamu, kan. Mungkin Allah telah meninggalkan kamu, mungkin macam gitu, kan. Tapi dia dalam keadaan yang sedih, kan. Cuma Ummu Jamil dia dalam keadaan yang
mentertawakan ataupun menghinakan, kan, dan dia apa apa ni, mengambil kesempatan tersebut, kan. Jadi berbezalah, cuma yang pentingnya dekat sini kalau kita lihat apa yang Allah turunkan, Allah bersumpah dengan wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kan Allah bersumpah dengan waktu duha, kemudian Allah bersumpah juga wal laili idza saja, dan demi malam apabila dia menjadi sunyi sepi. Ada yang katakan waktu duha ni adalah waktu duha yang pagi tu, kan, apabila bergantinya malam kepada siang, kan, mulanya siang dari itu kita panggil duha. Ada juga yang menafsirkan waktu duha tu adalah siang, kan. Duha tu yang bermaksud siang. Apa hujah dia? Dia katakan sebab ayat kedua Allah katakan Allah bersumpah dengan malam. Wal laili idza saja. Kan? Kerana malam tadi dia lawan dia adalah siang. Kan? Malamnya adalah apa? Malam tu lawannya adalah siang. Jadi ada yang terjemah, ada yang apa tafsirkan bahawa duha tu maksudnya adalah siang. Tapi majoriti mengatakan duha tu waktu duha lah, kan. Baik. Jadi waktu duha ni ada banyak kelebihannya, kan. Jadi antaranya adalah itulah di waktu pagi yang mana manusia dia memulakan kehidupannya dengan tujuan masing-masing. Ada yang memulakan kehidupannya mungkin contohnya dia pergi belajar, contoh pergi sekolah, kan, dengan tujuan apa? Untuk menjadi apa? Kan dia ingin menjadi doktor ke, ingin menjadi ini ke, menjadi itu ke, dan macam-macam. So itulah tujuan dia, kan. Jadi kalau ada orang yang mungkin dia pergi belajar dengan tujuannya untuk mendapatkan keredaan Allah, kan. Ada orang mungkin bekerja untuk mendapatkan, dengan tujuan dia adalah untuk mendapatkan apa, harta dan sebagainya, dunia semata-mata. Ada yang tujuannya adalah untuk mendapatkan apa ni, akhirat, kan. Jadi pada waktu pagi tu sebenarnya itulah manusia tadi dia seolah-olah refresh balik, kan, cita-cita dia, kan, apa yang dia ingin capai dalam kehidupan dia, kan. Jadi waktu pagi tadi memang sangat penting. Tapi kalau orang yang dia pada waktu pagi tadi dia tak tahu apa yang nak fikirkan, memang dia tak tahulah, dia tak ada tujuan lah. Bila tak ada tujuan memang biasanya memang susahlah hidup dia, kan. Jadi waktu duha ni sangat penting. Sangat penting. Baik. Begitulah seterusnya, ayat yang kedua pun Allah bersumpah juga, kan, walaili idza saja, demi waktu malam apabila dia menjadi sunyi dan sepi. Kan dalam surah-surah sebelum ni pun dah disebutkan apa, Allah bersumpah dengan waktu malam. Sebab waktu malam tadi adalah waktu yang untuk kita berehat, berlindung dari kejahatan-kejahatan dan macam-macam lagi lah, kan. Cuma ayat yang ketiga ni, jadi dalam ayat ni dalam surah ni Allah bersumpah dengan ayat pertama dan juga ayat kedua. Ayat ketiga adalah merupakan jawabul qasam. Kan Allah statement yang Allah nak sampaikan adalah ayat yang ketiga. Allah katakan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkan kamu. Allah tidak membenci kamu. Kamu tu bermaksudnya Nabi Muhammad SAW, kan. Jadi kalau kita lihat tadi asbabun nuzul tadi, Nabi pun ada terasa sedih juga. Kenapa wahyu tak turun? Kan sebab Allah tak beritahu kepada Nabi next wahyu turun bila. Kan Allah tak kasih tahu macam itu, kan. Jadi bila dah diturunkan selalu, kemudian tiba-tiba terputus, wahyu tak turun, kan. Malaikat Jibril tak datang, kan. Nabi terasa juga sedikit, terasa kesedihan, kan. Kenapa benda ini berlaku? Datang pula daripada tadi Ummu Jamil dan juga orang-orang musyrikin, kan. Kemudian Khadijah pun dia menyatakan dia punya kesedihan, kan. Yang empunya diri mungkin terkesan juga sedikit, kan. Kenapa dia macam ini? Kan mungkin rasa mungkin Allah ada betul ke Allah tak Allah nak tinggalkan Nabi ke? Kan betul ke Allah nak membenci Nabi ke? Kan bila turun ayat ni untuk menggembirakan Nabi, kan, untuk memberitahu kepada Nabi dan menafikan semua dakwaan-dakwaan tersebut, kan. Terus Allah mengatakan bahawa ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, kan. Bahkan statement ni datang didahului dengan sumpah, kan, menunjukkan sangat penting Allah nak beritahu kepada Nabi bahawa Nabi benar-benar Allah tidak meninggalkan dia ataupun membenci dia ataupun sebagainya. Bila wahyu tadi terputus ada banyak hikmah. Antaranya adalah itu menunjukkan sebagai bukti bahawa Al-Quran bukan kata-kata Nabi. Kan? Kalau Al-Quran itu kata-kata Nabi, Nabi tak perlu tunggu. Kan? Nabi tak perlu tunggu Nabi tak perlu tunggu wahyu diturunkan. Nabi boleh je karang kemudian Nabi sampaikan. Tapi disebabkan Al-Quran tadi bukan karangan Nabi, maka Nabi perlu tunggu. Jadi itu sebagai satu bukti. Dan dalam ayat ni Allah sebutkan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Bila Allah menafikan tu, itu kita kena faham dengan
sebaliknya. Mafhum mukhalafah maknanya pemahaman yang terbalik. Alam ayat ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mencintai Nabi. Kan? Dalam ayat tadi Allah katakan Allah tidak meninggalkan Nabi dan Allah tidak membenci Nabi. Kan? Ini menunjukkan bahawa Allah tidak meninggalkan Nabi dan Allah tidak membenci Nabi. Kan? Allah tidak akan meninggalkan Nabi dan Allah juga tidak akan membenci Nabi. Itu kefahaman yang terbalik yang kita boleh faham. Kan? Jadi ayat yang ketiga ni sangat penting. Kemudian ayat-ayat yang seterusnya adalah sebagai bukti bahawa benar-benar Allah tidak membenci Nabi, tidak meninggalkan Nabi. Kan? Jadi ayat yang seterusnya Allah mengingatkan Nabi tentang sebelum kenabian. Masalah-masalah yang Nabi hadapi, Allah berikan dia punya jalan keluar dia. Kan? Allah berikan jalan keluar. Itu nanti insya-Allah minggu depan lah. Jadi dalam ayat yang ketiga ni, ini adalah merupakan satu tadi jawabul qasam atau satu statement untuk menolak pelbagai soalan. Antaranya menolak bahawa wahyu tadi tidak turun bukan kerana Allah meninggalkan Nabi, kan? Dan kemudian menolak bahawa Al-Quran tu adalah kata-kata Nabi, kan? Sebab mereka mendakwa bahawa Al-Quran tu adalah kata-kata Nabi. So ayat ketiga ni menolak dakwaan tersebut. Begitu juga tuduhan-tuduhan ke atas Nabi seperti mereka katakan Nabi tukang sihir, Nabi orang gila, penyair dan sebagainya, maka ayat ni menolak semua dakwaan-dakwaan tersebut. Kan? Jadi sampai situ dulu insya-Allah ayat yang ketiga ni, kan? Sebab ayat ketiga ni adalah merupakan jawabul qasam. Every time bila jawabul qasam dia adalah merupakan statement yang dijadikan sebagai dia punya tema surah tersebutlah. Biasanya macam gitu. Kan? Jadi kalau kita lihat dalam surah Duha ni mengingatkan kita tentang bahawa kehidupan Nabi itu bukan satu perjalanan yang mudah, kan? Diuji dengan pelbagai ujian, tetapi Allah sentiasa bersama dengan Nabi. Tetapi bila Allah bersama dengan Nabi, bukan ujian tadi terus hilang, kan? Tetapi ujian demi ujian, tetapi setiap ujian apabila Nabi dapat hadapi dengan baik, kan? Kedudukan Nabi akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi insya-Allah minggu depan kita sambung perkongsian tentang surah Duha daripada ayat yang keempat sampai ke akhirnya. Kalau sempat kita masuk sekali dengan surah Asy-Syarah. Kita boleh gandingkan sekali insya-Allah. Baik. Ada soalan? Kalau ada soalan yang tertinggal. Ustaz, ada kisah katakan Nabi terlupa sebut insya-Allah. Ada soalan yang oleh orang kafir. Lepas tu Nabi cakap tunggu wahyu turun. Tapi Nabi tak sebut insya-Allah. Betul. Ada. Tu kalau tak silap saya dalam surah Al-Kahf, tentang surah Al-Kahf. Kan orang-orang Yahudi diorang tanya pada Nabi, diorang minta Nabi terangkan atau ceritakan tentang Al-Kahf tu lah, kan, tentang Ashabul Kahfi. Kemudian Nabi kata nanti besok Nabi sampaikan, kan. Nabi tak sebutkan insya-Allah, kan. Jadi kemudian lambat wahyu tadi turun. Kemudian bila wahyu turun, kemudian Allah beritahu kepada Nabi lah, kan, bahawa perlu untuk mengatakan insya-Allah, kan. Itu tak ada pengenaan dengan surah Duha. Saya tak rasa dia ada kena-mengena dengan surah Duha, kan. Itu lebih pada yang setahu saya tu dalam surah Al-Kahfi lah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Jazakumullah. Kalau surah Al-Kahfi tu dia lambat lagi, kan. Surah Duha ni di antara yang terawal. Baik, jadi insya-Allah semoga bermanfaat perkongsian kita hari ini. Semoga insya-Allah kita jumpa minggu hadapan dengan sambungan daripada surah Duha. Dan kemudian insya-Allah kita akan masuk sekali dengan surah Al-Insyirah ataupun surah Asy-Syarah insya-Allah. Ada soalan tadi ayat 3 Ustaz sebut ayat tu mafhum mukhalafah. Betul Ustaz lafaz tu. Mafhum mukhalafah, mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah, mafhum tu maksudnya kita faham, mukhalafah maksudnya yang terbaliklah, kan. Jadi macam tadilah yang kita faham, ayat tadi menyebutkan Allah tidak meninggalkan Nabi. Jadi maknanya Allah tidak meninggalkan Nabi, maknanya Allah sentiasa bersama dengan Nabi. Kan. Jadi macam itu. Kalau itu tadi kita kata dalam ayat tadi menunjukkan Allah tidak membenci Nabi, menunjukkan bahawa Allah mencintai Nabi.
Dan itu maksud mafhum mukhalafah. Baik, so insyaAllah kita sambung minggu depan. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih kepada semua yang hadir. Kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Jazakallah khair. Wa iyyakum. Terima kasih Ustaz.